Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ni kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir Al-Quranul Karim surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 161. So pada subuh ni insya-Allah kita sambung bermula ayat 162 dan ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah taala. Moga-moga Allah Taala sentiasa kurniakan kepada kita taufik untuk terus bersama-sama Al-Quran mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hinggalah ke akhir hayat kita insya-Allah. Kerana kita ni mulia dengan sebab Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Dengan kitab nilah, dengan Quran nilah Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat satu kaum, dan juga dengan Quran nilah Allah Taala menghinakan sesuatu kaum. Maka apabila satu kaum, satu orang, ataupun satu jemaah mereka sentiasa bersama Quran, maka insya-Allah mereka akan dimuliakan oleh Allah Taala. Sebaliknya apabila seseorang ataupun satu kaum ataupun satu jemaah mereka meninggalkan Al-Quran, maka Allah Taala akan timpakan pula kehinaan kepada mereka. Moga-moga Allah Taala sentiasa kurniakan kepada kita kemuliaan dekat dunia maupun di akhirat nanti dengan asbab sentiasa bersama Al-Quranul Karim. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sila perhatikan ayat 162 surah An-Nisa ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Yang berarti tetapi orang-orang yang teguh serta mendalam ilmu pengetahuannya di antara mereka dan orang-orang yang beriman, sekaliannya beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada Al-Quran dan kepada apa yang telah diturunkan dahulu daripadamu, khasnya orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menunaikan zakat serta beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, mereka itulah yang kami akan beri kepadanya ganjaran yang amat besar. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada ayat-ayat sebelum ni Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keburukan yang dilakukan oleh golongan Ahlul Kitab daripada kalangan Yahudi. Pada ayat 162 ni pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa tidak semua ahli kitab itu buruk, tetapi ada dalam kalangan mereka yang mempunyai ilmu yang mendalam, kemudian beriman dengan sungguh-sungguh serta menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara Al-Quran dalam menyampaikan maklumat, sentiasa mengutamakan keadilan. Maka Al-Quran bukan sahaja mencela golongan Ahlul Kitab, tetapi Al-Quran juga ada memuji golongan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab yang tidak betul, Ahlul Kitab yang derhaka memang dicela oleh Al-Quran. Tetapi Ahlul Kitab yang mendalam ilmunya, amalnya baik, dan mereka betul-betul beriman, Al-Quran memuji mereka. Inilah sepatutnya yang sangat baik untuk kita contohi.
kita perlu untuk sentiasa berlaku adil. Jangan kita menghukum secara keseluruhan. Seandainya ada 10 orang, kemudian daripada 10 orang ni ada 9 yang tak baik, kita tetap perlu menyatakan bahawa ada satu daripada yang 10 orang yang baik. Inilah contoh yang diberi oleh Al-Quran kepada kita, betapa penting kita untuk sentiasa berlaku adil. Maka Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا يَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Jangan sampai kebencian kamu kepada satu kaum, kebencian kamu kepada satu golongan, ya, membuat engkau tidak berlaku adil kepada mereka. Ya'dilu, tetapi berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa, kerana itulah yang paling hampir kepada ketakwaan. Maka salah satu ciri orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mereka sentiasa mengutamakan sifat adil. Adil ni bukan sahaja dalam menegakkan undang-undang, tidak, tetapi termasuklah dalam memberikan penilaian terhadap satu orang, satu kumpulan, satu suku bangsa, satu puak dan lain sebagainya. Baik, kita perhatikan ayat Allah Ta'ala. Allah mengatakan, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun, akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya, mendalam ilmu pengetahuannya di antara mereka dan orang-orang yang beriman. Maknanya apa? Daripada kalangan orang-orang ahlul kitab ni ataupun orang Yahudi pada masa dahulu, ada daripada kalangan mereka yang mempunyai ilmu yang mendalam, ya, dan ilmu mereka yang mendalam itu pula membuat mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Sehingga kan kata Allah, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kamu, hai Muhammad, dan mereka juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi ada satu golongan daripada kalangan Yahudi ni yang mana Allah Ta'ala sifati mereka sebagai orang-orang yang mendalam ilmu pengetahuannya serta beriman. Maka ketika datang Al-Quran diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman kepada Al-Quran. Pada masa yang sama, mereka juga beriman kepada kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan sebelum Al-Quran, seperti Taurat, Injil dan lain sebagainya. Mereka beriman dengan itu semua. Ayat ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Ini turun kepada beberapa orang Yahudi. Kata Abdullah bin Abbas, nazalat fi Abdullah bin Salam. Ayat ni turun tentang Abdullah bin Salam, wa Usaid bin Su'ayyah, dan juga Usaid bin Su'ayyah, Tha'labah bin Su'ayyah, juga Tha'labah bin Su'ayyah, wa Asid bin Ubaid, dan Asid bin Ubaid. Ya, 4 tokoh utama ni. Ya, Abdullah bin Salam, Usaid bin Su'ayyah, Tha'labah bin Su'ayyah, Asid bin Ubaid. 4 orang ni, bagaimana mereka? Hina faraqu Yahud, mereka memisahkan diri daripada orang Yahudi. Wa syahidu anna alladhi jaa bihi Rasulullah haqqun minallah, dan mereka bersaksi bahawa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum yajiduna maktuban indahum, dan mereka mendapati berita itu ditulis dalam kitab yang ada pada mereka. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dekat sini mereka lakinir rasikhuna fil ilm. Mereka ni 4 tokoh tadi ni, ya, mereka ini orang-orang yang mempunyai ilmu yang mendalam dan disertai dengan iman yang baik. Ya, disertai dengan iman yang baik. So, oleh kerana ilmu mereka mendalam, mereka bukan sekadar
orang awam dalam agama mereka terdahulu, mereka mendapati dalam kitab mereka terdahulu bahawa berita tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ada. So apabila Nabi Muhammad SAW datang membawa Al-Quran, mereka tidak berfikir lama untuk beriman kepada Al-Quran dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. So daripada sini juga kita dapat ambil satu pengajaran, ya. Ayat Allah Subhanahu wa taala ni menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Ya, tentang keutamaan ilmu. Maka biasanya yang apa kita sebut, ya, yang mudah dalam beragama ni ialah orang yang berilmu. Orang ni kalau dia ada ilmu, dia ikut ilmu tu. Tapi orang kalau dia tak ada ilmu, yang dia ikut ialah taksub, fanatik. Ya, orang yang berilmu selalunya dia tidak taksub, dia tidak fanatik. Kenapa? Kerana bagi dia yang utama ialah kebenaran. Manakala kepada orang yang tidak ada ilmu, yang diutama bagi dia ialah taksub. Maka kita sebagai umat Islam, kalau kita nak betul-betul dapat menjalankan agama ni, kita kena ada ilmu. Ya, kita kena ada ilmu. Maka para ulama mengatakan ketika mana mentafsirkan ayat ni, bahawa ayat Allah Ta'ala ni bayanu fadlil ilm. Ayat Allah Ta'ala ni menjelaskan kepada kita salah satu pengajaran yang boleh kita ambil ialah ayat ni menjelaskan kepada kita betapa keutamaan ilmu tu, ada kelebihan ilmu itu. Maka mereka oleh kerana berilmu, membaca dalam kitab mereka, ketika mana datang Nabi Muhammad, mereka tak rasa pelik, mereka terus boleh beriman. Sedangkan Yahudi yang lain tu, yang tidak berilmu, yang tidak mendalam ilmu mereka, ketika mana datang Nabi Muhammad, mereka tolak. Bahkan mereka dengki kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Dalam beragama ni, ilmu ni paling penting. Maka oleh kerana itulah ada istilah al-ilmu qabla al-amali wal qaul. Betapa pentingnya ada ilmu sebelum beramal dan sebelum kita berucap. Ilmu. Islam ni ialah agama yang diasaskan kepada ilmu. Maka ayat pertama ataupun surah pertama diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kelima-lima ayat tu, ya, kelima-lima ayat tu dia sebenarnya mengisyaratkan kepada kita betapa penting ilmu dalam agama Islam ini. Ya. Baik, dekat sini Allah Taala mengatakan lakinir rasikhuna fil ilm. Akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmu pengetahuannya. Macam mana ar-rasikhuna fil ilm? Kata para ulama, ar-rusukh fil ilm, orang yang mendalam ilmu pengetahuannya, laisa bikathrati ta'lif wal aqwal. Bukanlah semata-mata kerana dia banyak menyusun kitab ataupun banyak qaul-qaul, ucapan-ucapan dia, tidak. Ar-rasikhuna fil ilm itu ialah bal bi salahil a'mal wa taharatil ahwal. Ar-rasikhuna fil ilm ini ialah dia adalah kerana baiknya amal dan sucinya hati dan keadaan dia. Jadi yang disebut ar-rasikhuna fil ilm ni, ia bukan sekadar orang yang banyak tahu, banyak menulis, ya, banyak membaca, bukan sekadar itu. Ar-rasikhuna fil ilm itu ialah orang yang ada ilmu, kemudian ilmu itu melahirkan keimanan, keimanan itu pula melahirkan amal. Ni yang agak susah kita cari hari ini, tuan-tuan sekalian. Nak cari orang yang berilmu, yang tahu tu banyak, tapi yang memenuhi
ciri-ciri ar-rasikhuna fil ilm itu tak mudah. Maka Allah Ta'ala sebut juga dalam surah Ali Imran, kata Allah, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi ar-rasikhuna fil ilm ni, ia adalah ilmu yang disertai dengan keimanan yang kuat, kemudian keimanan yang kuat ni melahirkan amal. Ini yang paling sukar kita temukan hari ini. Nak cari orang yang berilmu, yang baca banyak kitab, menulis banyak buku, tak berapa sukar kita nak menemukan. Ramai kita temukan hari ini. Tetapi orang yang berilmu, kemudian mantap iman dia, kemudian iman itu pula melahirkan amal, ni tak ramai kita temukan hari ini. Ya, ar-rasikhuna fil ilm itu bukan sekadar dia ada ilmu, akan tetapi ada iman, ada hati yang bersih, ada amal yang baik. Itulah mereka ar-rasikhuna fil ilm. Kita berharap itulah yang kita cari, ya. Maka oleh kerana itu, ayat ini juga memberi pengajaran kepada kita, ijtahid fi talabil ilmi wa tahsilihi wa ziyadatil iman litakuna min ahli rasukh fihi. Ayat ni memberi petunjuk juga kepada kita supaya bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu serta menambah iman, supaya kita termasuk golongan ar-rasikhuna fil ilm. Kalau kita nak mendapatkan level ar-rasikhuna fil ilm, maka sungguh-sungguhlah menuntut ilmu dan tambahkanlah keimanan kita serta amal. Maka insya-Allah kita akan mendapatkan ar-rasikhuna fil ilm, ya. Baik, pada ayat ni Allah Taala sebut yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi orang-orang Yahudi, seperti nama-nama yang saya sebutkan sebentar tadi, mereka ini yang mempunyai ilmu yang mendalam, kemudian beriman. Ya, mereka ini beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Bahkan lebih daripada itu, wal muqiminas salata wal mu'tunaz zakah. Bahkan mereka mendirikan sembahyang dan juga menunaikan zakat mereka. Ya. Maknanya bukan sekadar iman, tetapi disertai dengan amal. Iman tanpa amal sia-sia. Amal tanpa iman juga sia-sia. Maka iman dengan amal mesti berjalan berseiringan. Ya. Dan antara amal yang paling utama bagi orang yang beriman ialah mendirikan salat dan membayar zakat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut mendirikan sembahyang dan zakat? Kenapa dua ni disebut? Adakah dua ni saja? Tidak. Ulama mengatakan dua perkara ni, dua amal ni saja Allah Ta'ala sebut kerana huma afdalul a'mal, kerana keduanya merupakan amal yang paling utama. Ya. Dan wa qad ishtamalata 'ala al-ikhlas lil ma'bud wal ihsan ila al-'abid. Dan juga kerana sembahyang itu merupakan keikhlasan seorang hamba kepada Allah, dan zakat ialah ihsan kepada hamba Allah. Kita ni amal yang perlu kita lakukan tu bukan saja kepada Allah Ta'ala, tetapi kepada makhluk Allah. Maka salat itu adalah simbolik kepada amalan antara kita dengan Allah, manakala zakat ialah amalan antara kita dengan sesama manusia. So maknanya iman mereka yang tadi membuat mereka beramal, sama ada amalan itu antara mereka dengan Allah Ta'ala seperti sembahyang, dan juga mereka beramal dengan berbuat baik kepada sesama manusia seperti mereka menunaikan zakat mereka. Ya. Wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir
Selain daripada itu, mereka juga beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada hari akhirat. Mereka percaya. So, mereka ini, orang-orang Yahudi yang sebegini, kata Allah Ta'ala, Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Mereka itulah yang kami berikan kepadanya pahala yang amat besar. Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka pahala yang sangat besar. Kenapa Allah Ta'ala tekankan pada hujung ayat ni bahawa mereka mendapatkan pahala yang sangat besar? Kerana mereka beriman dua kali. Li'annahum amanu marratain. Kerana mereka beriman dua kali. Pertama, birasulihim. Mereka beriman dengan Rasul mereka yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan juga mereka beriman kepada kitab sebelum mereka yang diturunkan sebelum Al-Quran. Pada masa yang sama, ketika mana Nabi Muhammad SAW datang, mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan juga beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka disebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Nabi, Salasatun yu'tawna ajarahum marratain. Ada tiga golongan manusia yang Allah Ta'ala beri kepada mereka ganjaran pahala dua kali, ya, ataupun dua kali ganda. Yang pertama, ar-rajulu takunu lahul amah fayu'allimuha fayuhsinu ta'limaha wa yu'addibuha fayuhsinu adabaha thumma yu'tikuha fayatazawwajuha falahu ajran. Pertama, orang yang dapat dua pahala yang besar itu ataupun dua kali ganda, seorang lelaki, dia punya hamba sahaya perempuan, dia didik dengan elok-elok, dia ajarkan adab dengan baik-baik, ya. Lepas tu dia merdekakan dan dia kahwini, falahu ajrani, maka dia dapat dua pahala. Satu pahala dia mendidik dengan baik, dia ajar adab. Kemudian pahala yang kedua, dia merdekakan, kemudian dia jadikan sebagai isteri dia. Yang kedua, yang mendapat dua pahala yang besar ataupun dua kali ganda, mu'minu ahlil kitab, orang yang beriman daripada kalangan ahlul kitab, seperti orang Yahudi. Allazi kana mu'minan summa amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam falahu ajrani. Sebelum Nabi Muhammad, dia telah pun beriman. Datang Nabi Muhammad, dia beriman lagi. Falahu ajrani, maka dia dapat dua pahala. Yang ketiga, yang dapat dua pahala, wal abdul ladzi yuaddi haqqallah wa yansahu li sayyidihi. Seorang hamba sahaya, dia tunaikan hak Allah Ta'ala, pada masa yang sama dia berbuat baik kepada tuan dia, kepada majikan dia, maka dia akan dapat dua pahala. So pada hujung ayat 162 ni, Allah Ta'ala menekankan ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Mereka itulah maksudnya orang-orang Yahudi tadi yang akan mendapatkan ganjaran yang besar daripada Allah Ta'ala kerana mereka beriman dua kali. Beriman kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kemudian apabila Nabi kita SAW datang, mereka juga beriman kepada Nabi kita SAW. Maka Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka dua pahala ataupun ganjaran yang sangat besar. Baik, kita teruskan ayat 163. Allah Ta'ala berfirman, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Kata Allah Ta'ala, Inna awhayna ilaik, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana kami telah memberi wahyu kepada Nabi Nuh
kepada nabi-nabi yang diutus kemudian daripadanya, ya, dan kami mewahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan keturunannya, kemudian kepada Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami datangkan kepada Nabi Daud kitab Zabur, kata Allah Ta'ala. Pada ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala hendak menekankan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa yang mendapat wahyu itu bukanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, tetapi sebelum Nabi Muhammad SAW pun rasul-rasul terdahulu telah pun mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ni juga menunjukkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagian daripada nabi-nabi terdahulu. Jadi Nabi Muhammad SAW bukanlah terasing seorang diri, tetapi bahagian daripada nabi-nabi terdahulu. Cuma mungkin yang menjadi persoalan, kenapa pada ayat ni Allah Ta'ala mendahulukan menyebut nama Nabi Nuh? Kata Allah, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh. Kenapa Nuh yang pertama disebut? Alasannya kata para ulama, wa innama bada Allahu bi dzikri Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala awali dengan menyebut Nabi Nuh alaihi salam li'annahu awwalu nabiyyin bu'itha bi syari'atin. Kerana Nabi Nuh inilah Nabi pertama yang diutus Allah Ta'ala membawa syariat. Wa awwalu nadhirun 'ala syirk. Dan kerana Nabi Nuh inilah Nabi pertama yang berdakwah kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah. Wa kana awwalu man 'udzibat ummatuhu liraddihim da'wahu. Dan Nabi Nuh ni, umat beliaulah yang pertama sekali diazab Allah Ta'ala kerana menolak dakwah Nabi Nuh. Wa kana atwalul anbiya'i umran. Dan Nabi Nuh alaihi salam ni ialah Nabi yang paling panjang umurnya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut secara khas di dalam Al-Quranul Karim bahawa Nabi Nuh alaihi salam ni berdakwah sahaja selama 1000 tahun. Masa susah berdakwah 950 tahun. Masa senang selepas karam semua lebih kurang dalam 50 tahun. Begitu lama masa Nabi Nuh alaihi salatu wasalam hidup di atas dunia ini dalam keadaan berdakwah kepada kaumnya. Akan tetapi hanya sedikit sahaja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat wahyu itu bukanlah bersendiri, bukanlah berasing, tetapi sebagaimana Allah Ta'ala wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi selepasnya, dan sebagaimana juga Allah Ta'ala wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, keturunan Nabi Yaqub yang 12 orang, ya, anak-anak keturunannya, Nabi Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, bahkan Nabi Daud alaihi salam juga mendapat kitab Zabur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat 164. Allah Ta'ala berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqasushum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima. Dan kami telah mengutuskan beberapa rasul yang telah kami ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini, dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan hal mereka kepada kamu. Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung dan tidak ada perantaraan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui ayat ni Allah Ta'ala menyatakan bahawa warusulan dan rasul-rasul. Rusul itu berbentuk jamak daripada rasul. Warusulan dan rasul-rasul qad qasasnahum 'alaika, kami telah kisahkan kepadamu fil Quran, di dalam Quran, ya,
min qabli hadhihi al-ayat, seperti pada ayat sebelum ni. Wa rusulan lam naqasushum 'alaik, dan ada juga rasul-rasul yang Allah Ta'ala tidak kisahkan. Kisah mereka tak disebut Allah Ta'ala, nama mereka Allah tak sebut, cerita mereka Allah Ta'ala tak sebut. Li hikmatin aradnaha, kerana ada hikmah yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya, cuma ada perkara yang menarik bagi kita daripada sini, pengajaran yang kita nak ambil. Kathirun minar rusuli la ya'rifuhum an-nas, ada ramai rasul-rasul Allah Ta'ala yang kita tidak kenal. Yang menjadi persoalan, fahal darrahum dhalika 'inda rabbihim, adakah itu memudaratkan mereka di sisi Allah? Adakah keadaan setengah para nabi yang Allah tidak cerita tentang mereka, Allah tidak sebut tentang Allah tidak sebut nama mereka, adakah itu merosakkan kedudukan mereka di sisi Allah? Jawapannya ialah laisatish syahratul insan hiyal miqyas 'inda Allah. Kemasyhuran seseorang insan bukanlah menjadi kayu ukur seseorang di sisi Allah. Wa innama bima qaddama lidinillah, yang menjadi kayu ukur seseorang di sisi Allah, adakah dia mulia ataupun tidak, bergantung kepada bagaimana dia mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. So daripada sini kita belajar, la yakun hammuka an tashtahar, jangan jadikan tujuan engkau supaya masyhur, supaya dikenali. Kalau zaman sekarang bahasa dia supaya viral. Jangan jadikan itu menjadi tujuan kita. Famadamallahu radiyan anka fahadhihi a'zamu syahr, selagi mana Allah Ta'ala redha dengan engkau, inilah kemasyhuran yang paling agung. Kemasyhuran yang paling agung bukanlah ketika mana manusia kenal dengan wajah kita, bukan ketika mana manusia mengetahui nama kita, bukan kerana ramainya manusia menyebut nama kita, bukan itu kemasyhuran yang paling agung. Kemasyhuran yang paling agung ialah madamallahu radiyan anka, selagi mana Allah redha kepadamu. Apalah erti nama masyhur dalam kalangan manusia kalau kita dibenci oleh Allah Ta'ala? Apalah erti kita dikenali dalam kalangan manusia sedangkan kita hina dalam pandangan Allah Ta'ala? Ya, maka hatta rusul, sehinggakan para rasul-rasul Allah Ta'ala, lam yadurrahum an akhfallahu asma'a ba'dihim fi kitabih, hatta para rasul ni tidak memudaratkan mereka ketika mana Allah Ta'ala menyembunyikan nama-nama mereka di dalam Al-Quran. Allah tak sebut nama mereka, Allah Ta'ala tak sebut cerita mereka, kisah perjalanan mereka, Allah Ta'ala tak sebut. Maka di atas muka bumi ini, fil ardi unasun salihin, di atas muka bumi Allah Ta'ala ni ada orang-orang salih, la ta'lamunahum, yang mana orang-orang di atas muka bumi ni tak tahu siapa mereka. Allahu ya'lamuhum, tetapi Allah Ta'ala tahu mereka. Maka kalau kita tak dikenali orang, tak payah cik hati. Kalau orang tidak tahu tentang kebaikan yang kita buat, pengorbanan yang kita buat, perjuangan yang sudah kita perjuangkan, kalau orang tidak tahu cerita itu, orang tidak menghargainya, tak payah cik hati. Para rasul pun banyak yang tidak masyhur, tetapi mereka mulia di sisi Allah Ta'ala. Maka berbuatlah untuk Tuhanmu, jangan berbuat kerana makhluk Tuhan. Ya, baik. So bahkan kata para ulama gini lagi, kam unasu sadiqina ashu wa matu wa hum asdaqun nas, begitu ramai manusia yang benar, mereka hidup dan mati mereka pula sebagai manusia yang paling baik, wa ma'alima bihim ahadan, tapi tak ada seorang pun yang tahu. Jadi jangan jadikan kayu ukur kehebatan seseorang, kemuliaan seseorang berdasarkan kepada kemasyhuran nama dia.
Ada orang yang masyhur dalam kalangan manusia, tapi ia sungguh hina dalam pandangan Allah Ta'ala. Sebaliknya, ada orang-orang yang mungkin tak dikenali langsung, tidak dipandang oleh manusia, atau bahkan dipandang rendah oleh manusia, tetapi mereka mulia di sisi Allah Ta'ala. Maka jangan risau kalau nama kita tak dikenal. Tak payah kecil hati kalau orang tidak mengenang nama dan apa yang kita buat. Para Rasul Allah Ta'ala pun yang jauh darjat mereka di atas kita, ada yang Allah Ta'ala tak sebut kisah mereka, tetapi itu tidak membuat mereka hina, tidak membuat mereka merugi, kerana kemuliaan yang hakiki apabila Allah Ta'ala mengenang kita dan mengenang budi baik yang kita lakukan, bukan manusia yang mengenang kita dan budi baik kita yang dikenang manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, mungkin itu saja kuliah kita pada subuh ni. InsyaAllah kita akan sambung ayat berikutnya pada kuliah akan datang. Mudah-mudahan ayat Allah Ta'ala yang kita bahaskan pada subuh ni bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah Ta'ala. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.